A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dirahmati Allah, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam sebuah lagi episod yang mana kita membincangkan surah-surah yang berada di dalam Al-Quran, khususnya dalam Juz Ammah, khususnya insya-Allah pada minggu kali ini kita akan bincangkan tentang surah At-Tin menggunakan kitab Abrul Athir, tafsir Abrul Athir karangan Ustaz almarhum Ustaz Ahmad Sunhaji bin Muhammad. Juga kita merujuk juga kitab tafsir At-Tashil fi Ulum At-Tanzil karangan Al-Imam Abil Qasim Al-Imam Abil Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Kalbi. Surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala sambungan ataupun kena mengena kaitan surah At-Tin dengan surah yang terdahulu yang kita kupaskan pada kesempatan sebelum ini, iaitu surah Al-Alaq. Di surah Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia yang dicipta daripada segumpal darah. Di surah At-Tin juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga bahawa manusia itu dicipta dalam sebaik-baik bentuk ciptaan. Jadi ada kena mengena di situ antara dua surah ini menyebutkan tentang penciptaan manusia. Mari sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Tin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وذلك من الشاهدين. Maksudnya, demi buah tin dan buah zaitun, dan juga demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan nama buah tin yang rasanya manis lagi sedap, murni dari sebarang campuran bahan pengawet yang menyukarkan, kerana dia adalah makanan yang lembut dan mudah untuk dihadam, tidak lama mendaknya di dalam perut, dan khasiatnya dapat melembutkan tabiat dan mengurangkan lendir. Dan Allah Subhanahu wa taala selepas itu bersumpah juga dengan nama buah zaitun yang juga dimakan dan diperah untuk mendapatkan minyaknya. Minyak zaitun ini terkenal luas kegunaannya menjadi bahan makanan dan lain-lainnya. Buah tin itu pohonnya banyak tumbuh di Damsyik atau Dimashq, dan pohon zaitun juga banyak tumbuh di kawasan Baitul Maqdis ataupun di Palestin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung Sinai yang diberkati oleh Allah, dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Kita lihat sumpahan-sumpahan Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini, iaitu yang pertama buah tin, kemudian buah zaitun, kemudian gunung Sinai, kemudian adalah kota Mekah. Para mufassir mengaitkan 4 perkara ini dengan kemuliaan tempat-tempat yang dikenali, yang dimuliakan dengan jejaknya para anbiya dan para rasul di tempat-tempat berikut. Yang pertama,
Di kota Damsyik atau di Dimashq, di situ terkenal dengan tumbuhan buah tin. Di situ dipopularkan ataupun dimuliakan tempat tersebut dengan kunjungan para nabi alaihi salatu wassalam. Di situ disebutkan bahawa Nabi Nuh bertapak di situ. Kemudian zaitun di Baitul Maqdis di Palestina, di situ bertapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian di Gunung Sinai ataupun Gunung Tur, Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengundangnya dan menjemputnya untuk bercakap-cakapnya di situ. Kemudian di kota Mekah, di situlah terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 tempat ini dimuliakan dan dikenali sebagai tempat yang dijejaki oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Para anbiya 4 yang mulia ini juga di kalangan ulul azmi lah. Kemudian itu tafsiran para mufassir. Juga selain itu, mereka menafsirkan bahawa kenapa Allah SWT menyebutkan buah tin dan buah zaitun adalah untuk menunjukkan juga kemuliaan buah ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, apabila Rasulullah SAW diriwayatkan memakan buah tin bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW berkata, kalaulah ada sebuah buah yang aku katakan ia adalah daripada buah syurga, nescaya aku akan katakan buah tin ini adalah buah daripada syurga. Maka makanlah, kerana khasiatnya dia dapat memotong atau mengecutkan buasir dan juga ada manfaatnya yang lain. Kemudian tentang buah ataupun buah zaitun, Rasulullah SAW menyebutkan pohon zaitun adalah sebaik-baik pohon ataupun dia disebutkan dalam Al-Quran adalah pohon yang diberkati, syajarah mubarakah. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahawa sebaik-baik siwak ataupun kayu yang digunakan untuk bersugi adalah yang diperbuat daripada kayu zaitun ataupun dari pohon zaitun. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa hadza siwa wa hiya siwaki wa siwakul anbiya'u min qabli. Dan aku menggunakan siwak daripada pohon zaitun dan juga begitu juga para anbiya sebelumku menggunakan siwak daripada pohon zaitun. Itu pendapat yang pertama tentang kenapa Allah SWT bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Maafkan saya, pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama adalah kaitan tempat-tempat yang dimuliakan oleh para anbiya. Kedua adalah kerana khasiat dan kelebihan dua buah ini melebihi buah-buah ataupun hasil-hasil tanaman yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan juga Allah bersumpah dengan gunung Tur, di mana di situlah Allah Subhanahu wa taala menjemput ataupun mengundang Nabi Musa alaihi salam untuk pergi kepadanya untuk bercakap-cakap dengannya. Dan kalimat sinin itu para mufassir menafsirkan sebagai, maksudnya adalah daripada perkataan sinah. Maksudnya sinah itu tempat yang banyak pohonnya ataupun subur. Jadi sinin itu jamak ataupun plural bagi perkataan sinah. Jadi maksudnya tempat, dan gunung Tur itu adalah gunung yang sangat diberkati kerana tanah di situ adalah sangat subur kerana banyaknya pohon-pohon. Kemudian Allah juga bersumpah dengan negeri Mekah ataupun kota Mekah, wa hadzal baladil amin, dan inilah kota yang aman damai. Ataupun itu makna yang pertama, boleh difahami sebagai kota yang aman damai. Kedua adalah kota yang mana penduduknya penduduk yang bersikap amanah. Tentang makna yang pertama, kota yang aman damai, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-67.
Firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Maksudnya, tiadakah mereka memperhatikan bahawa kami, iaitu Allah, menjadikan kota Mekah itu terpelihara dan aman, sedangkan manusia di sekelilingnya saling rompak-merompak sesama mereka dan saling berperang-perangan. Jadi itu untuk menunjukkan bahawa negara ataupun kota Mekah itu adalah kota yang aman damai. Juga disokong dengan ayat Al-Quran yang menggambarkan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, jadikan kota ini kota yang aman damai. Jadi kota Mekah itu diberi sifat keamanan berkat daripada doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian ataupun tafsiran bagi 4 ayat yang pertama daripada surah At-Tin. Firman Allah, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kemudian ayat yang keempat adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta dan lebih dari sesungguhnya, maksudnya Allah bersumpah, sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik bentuk itu adalah manusia diberikan bentuk yang baik dan juga diberikan akal, minda dan akal, juga kekuatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa ciptaan manusia itu adalah bentuk yang sebaik-baiknya. Ia tidak seperti haiwan yang bersusah payah menonyuhkan muka ketika makan dengan mulutnya. Jadi kita lihat, haiwan kalau makan itu, dia kunyah. Satu muka dia goyang. Tetapi kita manusia itu kalau kita kunyah dan kita makan, cantik sahaja. Dan juga manusia itu diciptakan bertubuh tinggi dan lampai dan perawakannya cantik. Kalau makan dengan menggunakan tangan, kalau makan, ia menggunakan tangan. Ia juga dihiasi dengan ilmu pengetahuan, fahaman, akal fikiran dan juga membezakan, serta dapat pula bercakap-cakap selain mempunyai adab dan kesopanan. Jadi itu bezanya. Yang menjadikan manusia itu diciptakan sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baik bentuk adalah, yang membezakan manusia dan haiwan adalah, yang pertama adalah akal. Manusia diberikan akal, diberikan kudrat untuk berfikir, untuk membezakan sesuatu, untuk merasa dan sebagainya. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala lepas itu menyambung dengan thumma radadnahu asfala safilin, dan selepas itu kami mengembalikannya ke serendah-rendah tempat ataupun tempat yang sangat rendah. Apakah yang dimaksudkan dengan tempat yang sangat rendah? Kenapa Allah SWT dah memberitahu tentang indahnya ciptaan manusia, kemudian Allah menyambung dengan memberitahu bahawa ciptaan yang hebat manusia itu akan dikembalikan tempat yang serendah-rendahnya. Apakah maksudnya? InsyaAllah kita akan sama-sama ketahui di episod yang akan datang. Sama-sama kita lihat dan kita kupas tafsiran apakah maksud thumma radadnahu asfala safilin sehingga ke akhir surah, insya-Allah. Semoga apa yang dikongsikan dan apa yang disampaikan mendatangkan manfaat dan menambahkan pemahaman kita tentang Al-Quran agar kita dapat lebih menghayati ayat-ayat Al-Quran apabila kita membacanya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.